Baik, Auda, kembali kita bersama lagi di Rampai Pagi dan sesuai seperti apa yang telah pun kita janjikan sebentar tadi. Sekarang kita bersama dalam segmen Tanah Asas Kemajuan Negara dan pada kali ini kita bawakan tajuk Caveat Persendirian, ya. Dan seperti yang telah pun kita janjikan juga, telah kita bawakan dua orang narasumber kita pada pagi ini ke Studio Rampai Pagi dan kita perkenalkan tetamu kita yang pertama di sebelah kiri saya, itu bersama dengan Yang Mulia Pengiran Syahbudin bin Pengiran Haji Muhammad Ali, merupakan pegawai tanah. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Yang Mulia Pengiran. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Alhamdulillah baik. Sihat, ya? Sihat. Baik, alhamdulillah. Dan yang seterusnya? Ya, dan kita bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Amalina binti Haji Ahmad, juga merupakan pegawai tanah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa pun terima kasih diucapkan kepada kedua-dua tetamu orang kita kerana hadir ke Studio Rampai Pagi untuk berkongsi. Rasanya ini perkara penting juga, ya, untuk orang ramai mengetahui apa sebetulnya caveat persendirian. Jadi untuk pertamanya kita akan mengajukan soalan kepada Yang Mulia Tuan Pengiran Syahbudin. Jadi Yang Mulia Pengiran, mungkin boleh diterangkan kepada penonton kita, rasanya ada yang kurang memahami apa sebetulnya caveat ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan apa yang dimaksudkan dengan caveat persendirian serta fungsi dan juga kepentingannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Sebelum menjawab soalan tersebut, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana sudi menjemput kami selaku wakil Jabatan Tanah pada pagi ini untuk berkongsi sedikit maklumat mengenai caveat persendirian. Ya. Menurut Seksyen 35 Perintah Kanun Tanah Pindaan 2016, caveat persendirian adalah satu amaran yang didaftarkan ke atas hak milik tanah oleh mana-mana individu atau pihak yang mendakwa mempunyai kepentingan atau tuntutan terhadap tanah tersebut. Fungsi utama caveat persendirian adalah sebagai langkah perlindungan sementara bagi menjaga kepentingan yang mempunyai hak atau tuntutan terhadap tanah sementara menunggu penyelesaian sesuatu urusan, perjanjian atau pertikaian berkaitan tanah tersebut. Dengan adanya caveat, pemilik berdaftar adalah terlarang daripada menjalankan urus niaga tertentu seperti pindah milik, gadaian, pajakan, anak pajakan ke atas tanah tersebut tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kepentingan pihak yang memasukkan caveat. Kepentingan caveat persendirian pula adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang mempunyai tuntutan ke atas tanah. Untuk mengelakkan berlakunya penipuan atas urus niaga tanpa pengetahuan pihak yang berkepentingan. Untuk memberikan maklumat kepada pihak ketiga bahawa terdapat tuntutan atau kepentingan atas tanah tersebut, untuk memastikan status dan kepentingan terhadap tanah dapat dipelihara sehingga perkara berkaitan diselesaikan mengikut undang-undang. Baik, itu dia. Alhamdulillah, ya. Bagi persoalan mengenai dengan maksud caveat tersebut dan juga fungsinya, jadi telah pun dijelaskan oleh tetamu kita, ya Auda, bersama pada pagi ini. Dan Tuan Pengiran, kita ingin mengetahui, adakah caveat memberikan kesan terhadap semua jenis permohonan ini? Mungkin dapat dikongsikan bersama, silakan. Okay. Terdapat beberapa pengecualian di bawah seksyen tersebut. Antaranya, satu, pendaftaran waris di bawah Seksyen 28 Kanun Tanah Penggal 40. Yang kedua, permohonan yang telah diterima untuk pendaftaran sebelum caveat diterima. Dan permohonan yang ada kebenaran secara bertulis daripada caveator. Ya. Ya, baik. Jadi itu dia antara kesannya terhadap semua jenis permohonan. Jadi kita dah mengetahui bersama secara ringkasnya di mana caveat persendirian ini adalah satu tindakan undang-undang, ya, untuk membekukan ataupun memberi notis bahawa seorang mempunyai kepentingan terhadap suatu tanah. Jadi kita ingin mengetahui
siapa yang sebenarnya yang boleh memohon caveat persendirian ini? Mungkin penonton kita juga ingin mengetahui. Silakan. Menurut Seksyen 35 daripada pindaan tersebut, mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tanah bolehlah membuat caveat persendirian kepada pegawai tanah menggunakan borang G dengan menyatakan bayaran fee yang tertentu ditetapkan, alasan tuntutan terhadap tanah serta surat pengakuan daripada mahkamah yang disahkan oleh pemohon atau peguamnya. Ya, jadi itu ya cara ya ataupun siapa yang boleh mohon caveat persendirian. Dan tuannya, mengenai dengan perkara ini, apakah jenis kepentingan ataupun hak ke atas tanah yang boleh di-caveatkan ni? Antara jenis kepentingan atau hak ke atas tanah yang lazimnya boleh di-caveatkan ialah hak atau kepentingan di bawah perjanjian jual beli. Kepentingan sebagai bakal pembeli, iaitu jika terdapat pembayaran pendahuluan dilakukan. Hak atau kepentingan melalui surat ikatan amanah atau surat kuasa. Hak di bawah perjanjian pinjaman atau gadaian. Hak melalui pajakan atau anak pajakan. Tuntutan terhadap pemilikan atau bahagian tertentu tanah. Dan apa-apa kepentingan sah yang boleh terjejas jika tanah dipindah milik, digadai, dipajak atau diurus niaga tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Ya. Ya, seperti yang telah pun dipaparkan juga menerusi skrin TV sebentar tadi, semoga ianya dapat memberikan pencerahan ataupun penjelasan ya yang kita diharapkan. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita. Baik, ini dia ya antara yang telah pun dijelaskan sebentar tadi, dan kita ingin tahu ya Yang Mulia Pengira mungkin dapat menjelaskan apakah dokumen-dokumen yang diperlukan serta tata cara menghadapkan permohonan caveat persendirian tersebut. Mungkin kita kongsikan bersama seterusnya. Untuk menghadapkan permohonan caveat persendirian, pemohon boleh memuat turun senarai semak dan borang G daripada laman sasawang Jabatan Tanah di www.land.gov.bn. Pemohon dikehendaki mengisi maklumat caveator di bilangan 2 seperti yang dipaparkan dalam skrin. Dan menyediakan dokumen-dokumen berkaitan bagi menyokong tuntutan atau kepentingannya di atas tanah berkenaan. Dokumen-dokumen yang lazim diperlukan adalah seperti berikut. Borang permohonan caveat persendirian yang lengkap diisi, surat sumpah, salinan kad pengenalan pemohon, dokumen sokongan yang menunjukkan kepentingan atau tuntutan ke atas tanah seperti perjanjian jual beli, surat kuasa, perjanjian pinjaman, dokumen amanah atau dokumen lain yang berkaitan. Dan tidak lupa juga menyertakan geran tanah asal jika ada. Ya. Tata cara menghadapkan permohonan pula adalah seperti tertera di skrin. Yang pertama, menghadapkan borang permohonan beserta dokumen sokongan yang lengkap di kaunter pejabat tanah daerah mengikut di mana letaknya tanah. Kedua, permohonan akan disemak oleh pegawai yang bertugas. Yang ketiga, pemohon membuat pembayaran, iaitu fee. Pemohon menandatangani borang G di hadapan pegawai tanah. Ya. Ya. Dah. Baik, alhamdulillah ya, kita dapat mendengarkannya perkongsian daripada tuannya mengenai dengan senarai semak dokumen dan juga tata cara ya untuk menghadapkan permohonan caveat persendirian. Jadi tuan, sekiranya ya ada yang memohon caveat ini, jadi berapa lamakah tempoh caveat persendirian berkuat kuasa? Mungkin boleh dikongsikan tuan. Tempoh berkuat kuasa caveat persendirian adalah selama 3 tahun dari tarikh ia didaftarkan. Melainkan ia terlebih dahulu dibatalkan, ditarik balik atau diperintahkan sebaliknya oleh mahkamah. Ya, jadi selama 3 tahun ya, ia akan dikuatkuasakan
Dan alhamdulillah ya, kita pun bersama dengan Tuan Pangeran Shahbudin, dan sekarang kita akan beralih bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Amalina binti Haji Ahmad, iaitu selaku pegawai tanah. Jadi Puan, sekiranya dalam tempoh 3 tahun telah tamat, jadi adakah caveat persendirian tersebut masih boleh diperbarui ataupun ia sudah tidak lagi, ini tadi tidak valid lagi? Silakan. Okay. Setelah tamat tempoh 3 tahun di bawah Seksyen 40 Perintah Kanun Tanah Pindaan 2016, caveat persendirian masih boleh diperbaharui bagi tempoh 3 tahun yang berikutnya. Okay, so limitnya 6 tahun lah. Sekiranya caveat berhasrat untuk meneruskan caveat berkenaan, permohonan pembaharuan hendaklah dihadapkan sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum tarikh tamat tempoh. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sama seperti dokumen bagi permohonan terdahulu, seperti yang diterangkan oleh rakan setugas saya tadi. Selain itu, turut diingatkan sekiranya caveat tidak berada di dalam negara semasa tarikh caveat mansuh atau caveat akan bertugas di luar negara, permohonan pembaharuan adalah dinasihatkan untuk dihadapkan lebih awal. Jika permohonan pembaharuan dihadapkan selepas tamat tempoh, so caveat berkenaan tidak lagi boleh diperbaharui. Tapi sekiranya ni Tuan, kalau yang membaharui ini, kalau yang tadi wakilnya boleh kata? Sebaiknya caveatnya sendiri. Pasal ia yang ada interest kan. So ia yang menyumpahkan surat pengakuannya, so better sendirilah. Jadi perlu diperbaharui seminggu sebelum tarikh mansuh. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Lebih awal lebih bisalah. Baik. Ada lagi? Yang ini, okay, baik. Dan kita ingin mengetahui juga Puan ya, jadi adakah kaviator yang dibenarkan untuk membatalkan, ini ingin juga diketahui mungkin ya, kita yakin ya penonton kita di luar sana, adakah kaviator dibenarkan untuk membatalkan caveat sebelum tamat tempohnya, macam mana tu? Okey, di bawah Seksyen 41(1) daripada Perintah Pindaan tersebut, caveat dibenarkan untuk membatalkan sebelum tamat tempoh 3 tahun. Okay, sebagai contoh, sekiranya sesuatu pertikaian berjaya diselesaikan dalam tempoh 1 tahun, caveat boleh mengemukakan permohonan pembatalan caveat melalui borang I, beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Jabatan Tanah dan menjelaskan bayaran fee yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, jika selepas pembatalan caveat ingin memasukkan semula caveat ke atas tanah yang sama dengan sebab yang sama adalah tidak dibenarkan, kecuali dengan perintah ataupun kebenaran mahkamah. Walaupun dalam tempoh-tempoh tertentu ya. Okey, baik, faham. Baik. Dan Puan tadi ada menjelaskan tadi bahawa terdapat bayaran fee bagi setiap permohonan caveat persendirian, pembaharuan dan juga pembatalan caveat. Jadi mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita berapakah kadar fee tersebut? Okey. Bayaran fee bagi permohonan caveat persendirian adalah sebanyak $225, manakala fee bagi pembaharuan ialah $236 dan 25 sen. Serta fee pembatalan caveat ialah $112 dan 50 sen. Selain itu, setiap permohonan turut dikenakan bayaran pendaftaran sebanyak $1 serta bayaran duty stamp bagi borang G iaitu $10 bagi dokumen asal, $2 bagi salinan pendua, $2 bagi salinan ketiga dan $2 bagi salinan keempat. Sebagai contoh, seperti yang dipaparkan pada skrin, pecahan bayaran yang perlu dijelaskan bagi permohonan caveat persendirian ialah fee permohonan sebanyak $225, bayaran pendaftaran $1 serta bayaran duty stamp bagi borang G iaitu $10 bagi salinan asal, $2 bagi salinan pendua, $2 bagi salinan ketiga dan $2 bagi salinan keempat, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak $242. Jadi terpun diterangkannya mengenai dengan kadar fee. Jadi harap kepada habis kita telah pun maklum atau mendengarkannya mengenai dengan penjelasan mengenai dengan kadar fee tersebut ya. Baik, selepas permohonan caveat dihadapkan ya ke Jabatan Tanah Puan ya, dan borang G ditandatangani di hadapan pegawai tanah. Jadi apa pula proses untuk seterusnya tu? Okey. Amaran akan dimasukkan ke dalam sistem tanah dengan serta-merta seperti yang dipaparkan dalam skrin. Bilangan 1.
Dan borang H iaitu Notice of Entry seperti yang ditunjukkan pada skrin bilangan 2 akan dikeluarkan kepada pemilik tanah bagi memaklumkan mengenai kemasukan caveat ke dalam pendaftaran tanah berkenaan. Sekiranya terdapat sebarang permohonan, tanah dikemukakan selepas itu semasa proses semakan dijalankan oleh kaki tangan di kaunter perkhidmatan, dan jika didapati terdapat amaran caveat ke atas tanah berkenaan, maka permohonan tersebut akan ditolak secara automatik. Iya, baik. Ya, Auda, alhamdulillah ya. Jadi itulah antara proses seterusnya apabila permohonan caveat dihadapkan ke Jabatan Tanah dan beronji ditandatangani di hadapan pegawai tanah. Jadi puan ya, sekiranya ada situasi di mana didapati caveat yang dikenakan untuk tujuan atau niat yang lain. Jadi apakah antara tindakan yang akan dikenakan kepada caveator berkenaan? Kembali dikongsikan. Di bawah Seksyen 42(1) dan 2A daripada Perintah Pindaan tersebut, sesiapa saja yang memasukkan caveat tanpa sebab atau alasan yang munasabah boleh dipertanggungjawabkan untuk membayar pempasan kepada mana-mana pihak yang mengalami kerugian akibat caveat tersebut. Pempasan tersebut boleh dituntut melalui tindakan undang-undang di mahkamah oleh pihak yang mengalami kerugian terhadap individu yang memasukkan caveat tersebut. Baik. Dan akhir sekali ya, masih lagi kita bersama dengan tetamu kita, bersama dengan Puan Nur Amalina. Kita ingin mengetahui sebelum kita mengakhiri wawancara ini, mungkin dapat dijelaskan bagaimana jikalau ataupun orang ramai boleh mendapatkan sebarang maklumat secara lanjut ya, dan mengemukakan pertanyaan berkaitan caveat persendirian ini. Silakan. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut mengenai permohonan caveat persendirian, pembaharuan ataupun pembatalan caveat, orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman sesawang Jabatan Tanah di www.land.gov.bn atau menghantar pesanan teks melalui talian hotline Jabatan Tanah di 7507878 atau menghubungi bahagian registri dan hak milik strata di talian 2383-182, Pejabat Tanah Daerah Tutong di talian 422-1372, Pejabat Tanah Daerah Belait di talian 333-1542 dan Pejabat Tanah Daerah Temburong di talian 522-1575, atau melalui email di Pejabat Tanah daerah-daerah seperti yang tertera pada skrin. Iya, jadi kepada Auda yang ingin mendapatkan sebarang maklumat lanjut, kita bolehlah mengikuti bersama ataupun melayari di laman sesawang www.land.gov.bn, dan kita percaya saja setiap daerah ada pejabat tanah daerah masing-masing, dan di sana bisa kita mendapatkan maklumat atau mengemukakan sebarang pertanyaan berkaitan dengan caveat persendirian. Jadi rasanya ini agak penting juga kita mengetahui bersama ya mengenai dengan caveat persendirian ini. Dan ini penting ya, kita dapat mengetahui tata caranya macam mana ataupun siapa yang rasanya dapat ya untuk memohon caveat persendirian ini. Jadi tuan dan juga tuan pengiran dan juga puan ya, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada kata-kata akhir sebelum mengakhiri wawancara pada pagi ini. Kita mulakan dengan Yang Mulia Tuan Pengiran, silakan. Diharapkan penerangan yang telah disampaikan dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada orang ramai mengenai tata cara permohonan, pembaharuan dan pembatalan caveat persendirian. Jika ada sebarang keraguan atau pertanyaan, orang ramai adalah dinasihatkan supaya mendapatkan nasihat yang bersesuaian sebelum menghadapkan permohonan caveat persendirian. Baik. Mungkin bagi mewakili daripada pihak puan sendiri, silakan. Okey. Kami juga ingin menasihatkan orang ramai supaya sentiasa memastikan dokumen yang dihadapkan adalah lengkap serta mematuhi tempoh-tempoh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang kesulitan dalam urusan permohonan. Di samping itu, orang ramai juga disarankan untuk memastikan bahawa permohonan yang dibuat adalah berdasarkan kepentingan yang sah dan selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuasa. Ya, baik. Jadi sampai pagi ingin mengucapkan menjunjung kasih kepada Yang Mulia Pengiran dan juga terima kasih kepada Yang Mulia Puan kerana telah berkesediaan hadir dan juga menjelaskan mengenai dengan tajuk kita serta memberikan pencerahan kepada penonton kita di luar sana mengenai dengan caveat persendirian ini. Rasanya cukup jelas ya dengan penjelasan dan juga tata cara serta syarat-syarat yang telah pun kita huraikan bersama ya. Jadi semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi sekali lagi sampai pagi mengucapkan menjunjung kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.